Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pembentang dan peserta International Conference on Advanced Social Research in Education, Management and Society 2022. Alhamdulillah, pada hari ini saya Yusairi bin Othman, pelajar PhD Kepimpinan daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM Pulau Pinang, akan membentangkan kajian saya bertajuk Peranan, Strategi dan Cabaran Penyelidikan Pengajaran Era Pandemik COVID-19, sorotan kajian secara sistematik. Abstrak kajian. Penyelidikan pengajaran adalah usaha untuk membangunkan guru-guru supaya mereka mahir dan juga boleh menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan, iaitu secara optimum. Menggunakan kaedah sebelum ini adalah secara bersemuka dan sekarang apabila berlakunya pandemik COVID-19, maka proses penyelidikan tersebut perlu ditukar kepada kaedah berbentuk maya. Pelbagai masalah wujud apabila proses pertukaran medium ini, iaitu lebih kepada menggunakan medium teknologi dalam proses penyelidikan dan pengajaran, begitu juga terkesan kepada ibu bapa, guru dan juga pelajar. Kita teruskan dengan apakah penyelidikan pengajaran. Jadi di sini dalam slide yang saya sediakan terdapat beberapa maklumat yang diberikan oleh sekolah-sekolah yang terkenal berkaitan dengan penyelidikan pengajaran. Dan saya dapat simpulkan bahawa penyelidikan pengajaran adalah salah satu usaha untuk meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan kapasiti untuk meningkatkan pencapaian murid. Okey, baik. Di sini kalau kita lihat pendapat oleh Dewi mengatakan bahawa penyelidikan pengajaran adalah bertujuan untuk memimpin guru-guru untuk memperbaiki pengajaran, menggalakkan perkembangan profesionalisme guru-guru dan seterusnya sesuai dengan cikgu kan. Katakan mereka mengajar tetapi sebenarnya adakah mereka mencapai objektif yang disasarkan? Isu kajian iaitu penyelidikan pengajaran era COVID-19. Seterusnya adalah permasalahan kajian, perubahan peranan pemimpin pengajaran. Yang kedua, pertukaran model penyelidikan pengajaran secara mendadak. Dan seterusnya, kurang kemahiran menggunakan medium teknologi. Objektif kajian. Okey, ada 3 objektif kajian, iaitu objektif yang pertama, kita nak kenal pasti peranan yang perlu dimainkan oleh pemimpin pengajaran era pandemik COVID-19. Apa peranan dia? Objektif yang kedua, kita nak tengok strategi penyelidikan pengajaran yang dilaksanakan dalam era pandemik COVID-19. Seterusnya, objektif yang ketiga, kita nak kenal pasti cabaran yang dihadapi untuk melaksanakan penyelidikan pengajaran era pandemik COVID-19. Okey, kita ada 3 dapatan kajian ya. Iaitu yang pertama adalah mengenal pasti kaedah penyelidikan pengajaran yang bersesuaian dalam era COVID-19. Sudah pastinya kita tahu bahawa kaedah yang bersesuaian adalah secara maya ataupun secara dalam talian. Dan ada juga dikendalikan dalam bentuk gabungan. Okey, kombinasi di antara maya dan juga face to face ataupun bersemuka ya. Okey. Di sini kalau kita lihat penyelidikan dilaksanakan secara individu dan ada juga dilaksanakan secara berkumpulan menggunakan kaedah maya. Okey. Strategi yang digunakan adalah WhatsApp, Telegram, email, telefon, ya, SMS, Google Form, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet dan Webex ya, di antara yang famous. Begitu juga dengan kepimpinan pengajaran, lebih kepada menggunakan model ataupun ciri kepimpinan digital.
Seterusnya, dapatan kajian adalah berkaitan dengan mengenal pasti peranan pemimpin pengajaran dalam era COVID-19. Okey, pastinya peranan adalah berkaitan dengan dialog ya, untuk mengenal pasti pandangan, kebimbangan, cadangan penyelesaian ya, yang perlu dilakukan oleh guru-guru, pemimpin pengajaran sekolah bersama-sama dengan pasukan pemimpin daripada pendidikan daerah ya. Di samping itu, latihan dan bimbingan juga diberikan kepada guru-guru dan juga pelajar bagaimana nak melaksanakan ya, pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan maya ini ya, sejarah dalam talian. Di samping itu, memberi tumpuan kepada maklum balas antara guru dan juga penyelia yang dilakukan oleh Gaman ya, dan Rusdiana. Seterusnya adalah berkomunikasi. Pemimpin telah memilih kaedah panggilan telefon dan juga mesej yang dihantar kepada guru-guru ya, untuk melihat proses pelaksanaan tugas itu dilaksanakan dengan baik ya, dan menzahirkan penghargaan kepada guru-guru di atas komitmen mereka. Dapatan kajian yang ketiga adalah berkaitan dengan cabaran yang dihadapi oleh pemimpin pengajaran dan juga guru-guru ya, dalam berhadapan dengan pandemik COVID-19. Kita lihat dekat sini adalah masalah pengetahuan teknologi, bukan sahaja kepada pemimpin pengajaran tetapi juga kepada guru dan juga pelajar. Seterusnya adalah kemahiran mengajar secara dalam talian. Dapatan daripada Hakim Fendi beserta rakan-rakan pada tahun 2021 menunjukkan bahawa hanya 50% guru yang menggunakan peranti digital seperti Google Classroom, Google Meet dan juga Zoom. Dan kebanyakannya mereka menghantar tugasan kepada pelajar dengan menggunakan WhatsApp. Yang seterusnya adalah masalah keterbatasan peranti teknologi pelajar. Cabaran seterusnya adalah berkaitan dengan fungsi ruang pembelajaran digital, yang mana pengetua masih dalam penggunaan ruang digital yang minimum. Ini adalah hasil dapatan daripada Yusof dan rakan-rakan pada 2019. Seterusnya, masalah kesediaan sekolah menjalankan kelas dalam talian. Mereka kurang bersedia ya, iaitu sebanyak 52.2%, manakala tidak bersedia pula adalah 30.4% yang telah diperolehi dalam kajian RIS pada tahun 2020. Seterusnya, masalah kelemahan pengendalian kelas dalam talian, iaitu berlaku penurunan kadar penyertaan murid sebanyak 52.63%. Cadangan kajian adalah latihan diberikan mencukupi kepada pemimpin penyeliaan, pemimpin instruksional ya, guru-guru dan juga pelajar ya, dalam mengendalikan teknologi ya. Begitu juga dengan kolaboratif perlu dipertingkatkan, iaitu dalam pelbagai organisasi dan pelbagai kepakaran. Seterusnya adalah PLC, perkongsian amalan terbaik dalam kepimpinan dan juga perkongsian amalan terbaik dalam PDP. Dan akhir sekali adalah sokongan. So, sokongan yang perlu diberikan oleh pemimpin penyeliaan ialah dalam bentuk sokongan teknologi, sokongan pembangunan profesionalisme berterusan dan sokongan PDP. Akhir sekali ialah conclusion ataupun kesimpulan. Di sini bolehlah kita menyatakan bahawa penyeliaan pengajaran dalam era COVID-19 itu haruslah diteruskan secara dalam talian ya, kerana kita hendak memastikan bahawa kualiti PDPC itu, kualiti pengajaran dan pembelajaran itu dapat dikekalkan dengan memberi pelbagai bentuk sokongan, iaitu sokongan latihan kolaboratif, mengikut kepakaran dan sokongan sumber pendidikan. Kekangan dan cabaran yang dihadapi perlu ditangani secara positif agar hala tuju pendidikan negara tercapai dan murid tidak menghadapi masalah keciciran.
Okey, sekian saja pembentangan kajian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih dan kita buka kepada sesi soal jawab.